Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-aziz al-hakim adada kulli harfin kutiba wa yuktabal abadal abidin wa dahrad dahirin. Nawana at-ta'allum wa at-ta'lim wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa ad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'ahu jalla wa maradatihi wa qurbihi wa thabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua, sihat? Dah makan ke belum? Malam-malam ni kan, siapa yang lapar tu bolehlah makan ya. Belum nak tunggu sampai habis kelas baru nak makan, kan lewat sangat pula. Boleh makan tu, tak ada masalah. Okey. Sambil-sambil makan, tangan tu peganglah pen ya. Tulis. Mana yang boleh, mana yang kita rasa rasa nak tulis tu tulis ya. Makan juga. Okey, tak ada masalah. Alhamdulillah ya, malam ni kita bertemu lagi insya-Allah untuk kita meneruskan kita punya sesi diskusi fiqh wanita ya. Kita dah kat ujung-ujung dah ni. Ujung-ujung ni tak habis-habis lagi tak? Berapa kali ujung ni Ustaz, tak habis-habis lagi. Biasalah tu dia bila mana kita belajar istihadhah tu kat ujung, ujung tu yang lambat tu. Kalau istihadhah letak depan, memang tak habis kita. Okey, baik. Jadi kita tengok apa yang kita dah belajar minggu lepas. Okey, minggu lepas kita belajar tentang syarat-syarat mumayyizah. Okey. Syarat-syarat mumayyizah ataupun ada orang kata syarat tamyiz, kan? Tapi nak senang faham, saya tak ubah dia punya perkataan tu. Mumayyizah maksud syarat-syarat seseorang itu boleh dikategorikan sebagai mumayyizah. Okey. Mumayyizah ni apa? Mumayyizah ni wanita yang melihat wanita yang mengalami istihadhah ketika haid, iaitu darah haid dia bercampur ataupun darah istihadhah dia bercampur dengan darah haid, tapi dia nampak sifat darah. Dia dapat kenal pasti sifat-sifat darah. Ada darah yang kuat, ada darah yang lemah. Okey. Sama ada dia kenal pasti tu daripada salah satu daripada 3 kategori, iaitu warna dia ataupun pekat ke tak pekat, pekat ke cair, ataupun bau dia, berbau ke tidak berbau, kan? Nak mengenal pasti kategori darah kuat macam mana, kategori darah lemah macam mana. Dia lihat daripada 3 sifat ni ya. Jadi wanita yang dapat kenal pasti mana darah kuat, mana darah lemah, itulah mumayyizah, tetapi ada syarat dia. Ada syarat dia, iaitu 4 syarat dia. Walaupun dia nampak dapat beza dah, ada darah kuat, ada darah lemah. Sepanjang darah dia keluar lebih 5 hari ni, ada darah kuat, ada darah lemah. Dia nampak beza, tapi kalau syarat dia tak kena, dia tak jadi juga ya. Dia tak jadi juga mumayyizahnya. Okey, so syarat pertama adalah darah kuat tidak kurang daripada sehari semalam. Maksudnya tidak kurang daripada sehari semalam macam mana? Supaya kita boleh menghukum bahawa darah kuat itu adalah darah haid. Sebab darah haid syarat dia mesti tidak kurang daripada sehari semalam. Itu syarat haid. Kan? Jadi sebabkan kita nak hukum darah yang kuat tu haid, maka darah kuat tu mesti menepati syarat haid. Iaitu darah kuat tu tidak kurang daripada sehari semalam, mesti 24 jam ataupun lebih daripada 24 jam. Okay, itu syarat pertama. Syarat kedua, mana pergi dia? Syarat kedua pula, darah kuat darah kuat tidak melebihi 15 hari.
darah kuat ni kalau untuk haid dia mesti tak lebih 15 hari. Kalau untuk nifas dia mesti tak lebih daripada 60 hari darah kuat. Barulah kita boleh hukum darah kuat tu sebagai haid. Kan? Sebab sebanyak-banyak haid adalah 15 hari. Jadi jangan lebih. Kalau darah kuat tu terlebih daripada 15 hari, maka wanita tu bukan mumaizah dah. Dia tak, maksudnya dia tidak menepati syarat mumaizah. Begitu juga kalau nifas, kalau darah kuat dia keluar tak sampai 60 hari, dia kena dengan syarat nifas. Syarat apa? Syarat mumaizah. Maka dia menepatilah syarat mumaizah. Tapi kalau darah kuat dia tu lebih 60 hari, daripada awal keluar darah sampai lebih daripada 60 hari, semua darah merah. Semua darah merah. Satu sifat, merah, pekat, berbau contohnya kan. Satu sifat, tak ada langsung berbeza sifat sepanjang 61 hari ke 62 hari keluar darah tu kan. Satu sifat je. Jadi semua tu darah kuat. Jadi darah kuat dia tak menepati syarat mumaizah. Syarat mumaizah kata apa? Darah kuat mesti kurang daripada 60 hari kalau nifas. Kalau haid mesti kurang daripada 15 hari. Tidak melebihi ya. Tidak melebihi 15 hari. Kalau tepat 15 hari tak apa. Sebab sebanyak-banyak tempoh haid paling lama adalah 15 hari, 15 malam. Tu. Okey. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga. Okay. Syarat ketiga ni panjang sikit kan. Syarat ketiga, jika darah keluar berterusan. Okay. Bermaksud darah tu keluar berterusan tak berhenti. Jadi dia ada lemah, dia ada kuat, ada lemah kan. Ada kuat, ada lemah, lepas tu keluar kuat balik. Contohnya, darah kuat keluar, lepas tu darah lemah keluar, lepas tu darah kuat keluar balik. Maksud berterusanlah tu. Kan. Jadi disyaratkan dekat sini, kalau darah tu keluar berterusan, maka darah lemah tu mesti tidak kurang daripada 15 hari. Darah lemah tu contohnya hitam keluar. Lepas tu tiba-tiba keluar balik. Kat sini kan. Bawah ni. Hitam keluar 10 hari. Lepas tu keluar merah. Berterusan keluar hitam balik. Dia tak berhenti kat merah ni, tak berhenti. Maksudnya lepas hitam ni merah saja. Tak, dia macam ni. Dia bukan macam ni. Merah, hitam. Lepas tu merah. Lepas tu berhenti. Kalau macam ini tak ada masalah. Tapi yang ini lepas darah hitam, darah merah. Maksudnya darah kuat. Lepas tu darah lemah. Tiba-tiba darah ni masih lagi kuat, masih lagi keluar, tapi darah kuat pula. Bukan darah lemah berterusan. Darah kuat keluar balik. Jadi bila mana darah macam ini, maka syarat yang ketiga, darah yang lemah ni mesti tidak kurang daripada 15 hari. Mesti lebih 15 hari. Sebab apa? Supaya kita boleh menghukum bahawa darah yang lemah ini sebagai darah istihadhah, yang mana darah ini keluar ketika tempoh suci. Sebab tempoh suci paling singkat kan 15 hari. Jadi mestilah ada tempoh suci antara dua darah haid. Yang kuat kita hukum haid. Yang lemah kita hukum istihadhah. Yang penting mestilah darah lemah ni mesti lebih daripada 15 hari, tak boleh kurang. Tapi kalau misal kata darah tak berterusan, maka tidak disyaratkan darah lemah melebihi 15 hari. Contohnya darah tak berterusan macam inilah, darah tak berterusan. Hitam darah kuat, lepas tu darah lemah. Lepas tu tak ada keluar darah kuat tak keluar lagi dah. Darah lemah ni. Ini tak disyaratkan. Kalau darah lemah je, lepas tu berhenti, tak kisahlah darah lemah tu keluar cukup 15 hari ke, lebih ke, ataupun kurang 15 hari, tu tak ada masalah. Tetap darah lemah tu dikira istihadhah. Okey. Itu syarat ketiga. Syarat yang terakhir, untuk wanita itu digelar ataupun menepati mumayyizahnya, syarat mumayyizahnya, syarat yang terakhir, darah lemah mestilah tidak diselangi dengan darah kuat sehingga melebihi tempoh 15 hari. Maksudnya apa? Darah lemah tu mesti berterusan keluar. Kan dia keluar darah kuat dulu.
lepas tu darah lemah. Jadi bila keluar darah kuat, kemudian darah lemah tu mesti berterusan keluar. Dia tak boleh selang dengan darah kuat. Darah kuat keluar dah. Lepas tu keluar darah lemah. Lepas tu keluar balik darah kuat. Lepas tu darah lemah keluar. Lepas tu keluar balik darah kuat. Sampai lebih 15 hari, sampai 20 hari, macam itu juga. Kan? Jadi darah lemah dia tak berterusan. Jadi tak bolehlah kita hukum darah lemah tu sebagai istihadah. Kan kita nak hukumkan darah kuat tu sebagai haid, darah lemah sebagai istihadah. Tapi kalau jadi macam itu sampai melebihi 15 hari, dia berselang-seli dengan darah kuat, maka wanita ini tidak mumayyizah. Tidak menepati syarat mumayyizah. Tak bolehlah kita hukumkan sebagai mumayyizah. Kecualilah kalau dalam cerita yang ini, cerita apa ni? Contoh ni. Okay. Kalau misal katalah keluar tu selang-seli kan, dia selang-seli daripada hari pertama keluar hitam, lepas tu merah, lepas tu hitam, lepas tu merah, lepas tu hitam kan, sampai hari sebelum hari ke-15 darah hitam dah berhenti. Maksudnya hitam merah, hitam merah, hitam merah, hitam merah, mesti darah hitam tu last sebelum melebihi 15 hari. Kalau dia dah berhenti kat situ, contohlah hari ke-13 dah berhenti, lepas tu merah berterusan, maka yang berterusan ni yang istihadah. Yang hitam pertama sampai hitam yang terakhir ni semuanya dianggap haid, termasuk yang mencelah-celah ni, merah yang celah-celah ni, semuanya dianggap sebagai haid sekali dengan yang hitam ni. Okey. Kenapa kita boleh hukumkan dia sebagai haid? Sebab darah hitam pertama sampai darah hitam yang terakhir ni, dia tak lebih lagi 15 hari. Kalau lebih 15 hari, hitam merah sampai lebih 15 hari, 17 hari, 18 hari, semua sama hitam merah, itu tidak mumayyizah. Okay? Wanita tu tak mumayyizah. Jadi kita tak boleh nak hukumkan hitam pertama sampai hitam hari ke-15, semuanya haid. Tak boleh. Ya? Tapi kalau ada macam contohnya, hitam merah, 13 kan? Lepas tu merah, lepas tu hitam, sampai 15. Lepas tu merah, berterusan. 16 merah, 17 merah, 18 merah, semua merah. Tak ada hitam dah. Maka daripada hari pertama sampai hitam terakhir, iaitu hari ke-15, semua ni dianggap haid. Bersama darah merah yang mencelah-celah antara hitam ni. Macam tu. Begitu juga kalau misal kata, darah, contohlah kita ambil darah merah kat sini kan, merah. Tapi yang ini kosong, tak keluar darah. Merah, lepas tu kosong. Tak keluar darah. Merah, kosong, merah, kosong, merah, kosong. Kan? Sampai sini merah, lepas tu kuning ataupun coklat. Darah lagi lemah daripada merah. Kan? Coklat ni semua. Tu pun sama. Maksudnya bukan darah saja. Kalau suci pun bukan suci, kita panggil naqaq lah. Naqaq ni macam apa? Darah tak keluar. Okay? Kalau darah tak keluar, contoh hari pertama darah merah contohnya. Hari kedua darah tak keluar. Lepas tu keluar darah merah. Lepas tu tak keluar darah. Lepas tu keluar darah merah lagi, tak keluar darah. Jadi kalau selang-seli itu diselangi, darah-darah tu diselangi dengan tak keluar darah, pun sama hukum dia macam ni. Okey, hitam diselangi dengan darah merah, darah kuat diselangi dengan darah darah tak kuat, ataupun diselangi dengan tak keluar darah. Sama juga. Okey, hukum dia darah yang kuat yang pertama hingga kuat yang terakhir, kalau tak cukup 15 hari, tak sampai lagi, tidak melebihi 15 hari, maka kesemua ni dihukum haid. Dan yang selebih itu, yang darah berterusan, darah lemah berterusan tu, itu semua dihukum suci, iaitu istihadah lah. Okey. Itulah cerita dia. Boleh faham tak tu? Saya cakap seorang ni boleh faham ke tak agak ni? Ni ulang minggu lepas punya. Harapnya kita boleh faham lah ya. InsyaAllah. Boleh Okey. Okey, so hari ni kita nak masuk ni. Hari ni. Kita nak masuk apa hari ni? Okey, tajuk kita hari ni adalah ada apa? Kalau siapa ada kitab, okey,
Boleh buka muka surat 85. Okey. 85. Apa tajuk kita muka surat 85 ni? Dia senang cerita kan? Senang cerita. Cuba tengok ni. Okay. Apa yang kita nak bincangkan pada malam ini adalah ni. Cerita dia kat sini. Okay. Macam mana pula hukum dia bila mana ada darah kuat, lepas tu keluar darah lemah, lepas tu keluar darah lebih lemah. Sifat dia. Okay. Sifat dia. First kali keluar darah kuat. Lepas kuat tu dia keluar darah lemah. Ni cerita darah yang keluar sepanjang lebih 15 hari tu ya. Cerita ni cerita wanita yang mengalami istihadah ketika haid, iaitu darah keluar melebihi 15 hari. Jadi sepanjang lebih 15 hari itu ada darah kuat, ada darah lemah. Lepas darah kuat tu keluar pula darah lemah. Lepas darah lemah tu keluar pula darah lebih lemah. Okey? Keluar pula darah lebih lemah. Jadi bila jadi macam ni, apa hukum dia? Macam mana kita nak hukumkan? Sebelum ni kita cerita kalau darah kuat dengan darah lemah. Tapi ni ada tambahan darah lebih lemah. Sebelum ni darah kuat dengan darah lemah. Kalau dia mumayyizah, menepati syarat mumayyizah, maka kita hukumkan darah kuat tu sebagai haid. Darah lemah tu sebagai istihadah. Okey. Tapi yang ini berbeza. Darah bila ada 3 sifat ni. Darah kuat, lepas tu kemudian disusuli dengan darah lemah, lepas tu diakhiri dengan darah yang lebih lemah. Contoh kita senang cerita, contoh dia contoh warna lah senangnya kan. Darah kuat warna hitam, lepas tu darah lemah warna merah, lepas tu darah lebih lemah contohnya warna perang-perang sikit contohnya kan. Jadi macam mana kita nak hukum? Adakah kita hukum darah kuat ni sebagai haid? Darah lemah dan lebih lemah ni istihadah semuanya. Ataupun kita nak hukum darah kuat ni dengan darah lemah haid. Darah lebih lemah ni istihadah. Takkan kita nak hukum darah lebih lemah pula haid kan? Itu dah terbalik dah tu. Okey, jadi macam mana kita nak hukum dia? Okey. Jadi hukum dia kat sini. Okay, bila mana terjadi macam ini, maksudnya orang perempuan tu berlaku istihadah ketika haid ataupun istihadah ketika nifas. Okay, jadi dia nak kenal pasti dia ni mumayyizah ke tak. Dan dia nampak darah tu ada darah kuat, ada darah lemah, ada darah lebih lemah. Jadi macam mana kita nak hukum? Kita kena hukum darah yang kuat sebagai haid dan disekalikan dengan darah yang lemah yang datang selepasnya. Itu pun haid juga. Jadi darah kuat dan darah yang lemah selepas darah kuat tu dihukum sekali haidnya. Dihukum haid juga. Dan darah lebih lemah tu dihukum istihadah. Tapi ada syarat. Yang ni yang susah sikit ni kan. Ini yang nak apa kita nak terangkan ya. Dia ada syarat-syarat dia. Okey, cuba tengok contoh ni. Okey. Tengok contoh tu. Darah hitam keluar daripada hari pertama sampai hari kelima. Lepas tu keluar pula darah merah. Okey. Keluar pula darah merah hari ke-6 sampai hari ke-10. Lepas tu keluar pula darah warna perang daripada hari ke-11 sampai ke-20. So, wanita ni mengalami istihadah ketika haid sebab darah dia keluar melebihi 15 hari. Jadi macam mana kita nak hukum? Kita akan hukum darah yang kuat bersama darah yang lemah selepasnya itu dihukum sebagai haid dan darah yang lebih lemah dihukum sebagai istihadah. Tapi ada syarat dia. Okey, ada syarat dia. Okey, boleh faham tak setakat ni? Sebelum kita nak terang syarat dia. Nak tahu dulu. Boleh okey. Okay, alhamdulillah. Dah tak ramai dah apa ni Dah tak ramai dalam chat ni. Ke dah ramai menghilangkan diri ni. Tinggal 36 orang 36 orang. Okey, tak apalah.
Dia biasa macam itulah, belajar tu macam itulah biasanya. Mudah-mudahan insya-Allah yang lain-lain yang tak dapat masuk tu semua tengok dalam YouTube kot kan. Insya-Allah. Darah istihadah itu apa? Alamak. Puan Azimah baru masuk ya. Darah istihadah. Darah saya ni kalau apa? Darah istihadah ni darah yang keluar ketika waktu suci. Okay? Darah yang keluar ketika waktu suci. Itu darah istihadah ya. Okay, jadi bila mana berlaku seorang wanita keluar darah daripada hari pertama sampai melebihi hari ke-15. Darah tak berhenti lagi, 15 hari tak berhenti lagi. Masuk 16 hari tak berhenti lagi. So darah tu melebihi 15 hari. Jadi kita tak boleh hukumkan wanita tu haidnya hanya sampai 15 hari saja. Lepas tu dia dihukum istihadah pada hari ke-16 dan seterusnya. Bukan macam itu cara kiraan dia. Okey. Ramai orang perempuan kira macam itu. Tu haid dia 15 hari je. Lepas tu istihadah dah tu. Mandilah. Kan? Biasa orang macam itu. Tapi sebenarnya istihadah ni belum tentu bermula daripada hari ke-16. Boleh jadi dia bermula lebih awal daripada tu. Contohnya kat sini. Tengok tu. Darah hitam dia, darah kuat. Darah hitam tu kuatlah. Keluar sampai hari ke-5. Lepas tu keluar pula darah lemah iaitu warna merah ni sampai hari ke-10. Lepas tu keluar pula darah perang daripada hari ke-11 berterusan melebihi 15 hari sampai hari ke-20. Okey. Jadi kat sini macam mana kita nak hukum mana satu haid dia, mana satu istihadah dia? Sebab darah haid mesti tak lebih daripada 15 hari. Tapi kita tak bolehlah nak hukum darah haid hari pertama sampai 15 tu semua haid. Tak boleh macam tu. Okey. Kemudian hari ke-16 dan seterusnya itu semua istihadah. Tak boleh macam itu. Okey. Kalau siapa yang boleh kenal pasti sifat-sifat darah yang keluar, ada darah kuat, ada darah lemah, ada darah lebih lemah, maka dia kena hukum melihat kepada sifat-sifat darah. Okey, jadi kat sini ada 3 sifat. Darah lemah, darah kuat iaitu hitam tu, kemudian darah lemah, merah, sebab merah lebih lemah daripada darah hitam kan. Lepas tu darah lebih lemah. Contohnya darah perang ni. Jadi kat sini kita akan hukum darah yang kuat bersama dengan darah yang lemah merupakan haid dengan syarat-syarat tertentu, dan darah yang perang tu adalah istihadah. Jadi bila kita hukum darah istihadah, darah perang ni, bermakna istihadah dia ataupun suci dia bermula daripada hari ke berapa? Hari ke-15 ke? Atau hari ke berapa? Cepat. Nak tengok. Siapa boleh jawab? Suci dia ataupun suci dia bermula daripada hari ke berapa sebenarnya? Hari ke-11, maksudnya selepas darah merah tu keluar darah perang. Mula keluar darah perang tu semua dah suci dah, ataupun berhentinya darah merah tu sebenarnya dah mula suci. Okay, sebenarnya dah mula suci dah. Jadi dia kena qada balik solat-solat yang dia telah tinggalkan, sebab dia akan mandi wajib pada hari ke-15, betul tak? Bila biasanya dia akan tunggu hari ke-11, 12, 13, 14, 15. 15, 16 tu keluar lagi. Mandi wajib cepat. Kan? Mandi wajib. Jadi bila nak kenal pasti mana satu haid, mana satu istihadah, rupa-rupanya istihadah dia bermula lebih awal. Bukan hari ke-15, tapi hari ke-11. Sebab berpandukan kepada sifat darah. Orang yang tahu, orang yang nampak, yang kenal pasti sifat darah ni, yang nampak beza darah kuat, darah lemah dia ada beza, orang ni dikenali sebagai mumayyizah. Okey. Jadi Puan Azimah boleh tengok apa? Tengok YouTube kalau nak belajar yang sebelum ni insya-Allah. Sebab sebelum ni penting untuk memahami perkara yang kita akan belajar selepas ni. Ya. Penting sangat. Okey, tak apa, boleh ikut sekali insya-Allah. Okey, baik. Kita terus. Okey, saya kata syarat. Okey, kejap. Puan Azimah tanya. Jadi hari ke-11 tu kena mandi wajib je? Belum lagi. Kalau wanita tu baru pertama kali kena,
Kalau wanita tu baru pertama kali kena macam ini, maksudnya dia keluar darah hitam. Biasanya, contohnya, biasanya biasanya darah saya keluar 10 hari. Biasanya 10 hari. Tapi kali ni hari ke-11 keluar lagi. Contoh, hari ke-11 keluar lagi. Dia kena mandi wajib tu kan? Jangan. Sebab boleh jadi darah tu berhenti sebelum hari ke-15. Jadi kalau darah tu berhenti sebelum hari ke-15, maka headnya dah berubah daripada adat biasanya headnya 10 hari. Contohnya kali ni berhenti pada hari ke-13, maka head dia dah berubah sampai 13 hari. Tapi kali ini rupanya darah hari ke-11 tu berterusan keluar sampai lebih 15 hari. Maka bila lah lebih 15 hari, terus mandi wajib. Terus mandi wajib. Cuba tengok. Tak nampak pula kan. Misal kata keluar darah daripada hari pertama sampai hari ke biasanya head dia 10 hari. Daripada hari pertama sampai ke 10. Biasanya 10 hari headnya keluar darah merah contohnya. Darah merah je semua. Dia hari ke-10 berhenti. Lepas tu tak keluar dah. Jadi mandi wajib tak? Mandilah wajib. Kan? Dah tak keluar darah dah. Tapi kali ni darah dia hari ke-10 darah merah. Lepas hari ke-10 keluar pula darah coklat. Tu warna coklat Pekat pula warna coklat ni. Tu warna coklat bukan warna hitam. Keluar pula warna coklat. Bila keluar warna coklat, dia nak kena mandi ke hari ke-10 ni? Biasanya saya mandi, biasanya head saya sampai 10 hari je. Jadi, lepas tu keluar warna coklat. Nak kena mandi ke hari ke-10? Jangan. Sebab boleh jadi darah tu berhenti pada hari ke-13 ataupun sebelum hari ke-15. Jadi, headnya biasanya 10 hari, tapi pada bulan ni dah bertukar 13 hari. Macam itu. Jadi jangan mandi wajib terus kat sini. Tapi masalahnya kalau misal kata darah tu berterusan keluar melebihi 15 hari. Kan? Dah lebih 15 hari pula ni darah keluar. 15 hari kat sini. Dah lebih 15 hari barulah kita mandi wajib kat sini. Sebab darah tu tak berhenti sebelum hari ke-15. Nak faham betul-betul ni kena tengok pelajaran yang sebelum-sebelumnya. Jadi bila darah masih keluar hari ke-15, maka wanita ni mengalami istihadah ketika haid. Iaitu darah istihadah dia telah bercampur dengan darah haid. Jadi kita kena kenal pasti. Tugas kita yang kena macam ini, kena kenal pasti mana satu haid, mana satu istihadah. Mana satu haid, mana satu istihadah. Macam mana nak kena pasti? Kena tengok dulu. Adakah aku mumayyizah ataupun tidak? Adakah aku dapat membezakan warna-warna ataupun sifat-sifat darah ataupun tidak? Cuba tengok. Sifat darah yang keluar daripada hari pertama, warna merah. Merah. Lepas tu hari kedua, hari ke-10, lepas merah ni keluar pula warna coklat semua. Tak ada warna lain dah. Warna coklat dia sampai lebih 15 hari tu, warna coklat je semua. Jadi kalau ada darah kuat, merah ni ke darah kuat. Kemudian disusuli pula dengan darah lemah, warna coklat. Coklat lemah sikit daripada merah kan. Jadi bila mana kita sebagai mumayyizah, kita digelar sebagai mumayyizah, iaitu kita nampak darah yang kuat, kita nampak darah yang lemah, maka darah yang kuat itu kita hukum haid dan darah yang lemah itu kita hukum istihadah. Jadi maka haidnya hanya sampai hari ke-10, sampai darah merah berhenti. Kemudian setelah itu semuanya adalah darah istihadah. Jadi kena qada tak solat dia. Yalah sebab saya tak solat pun kat sini. Kat sini tak solat ni. Kena qada balik solat dia, kena qada puasa. Puasa memang qada lah kan. Kena qada solat lah. Kat sini kena qada solat. Mana wajib kat sini. Kecuali kalau bulan depan. Kalau bulan depan kena yang sama. Bulan depan ni bulan 1. Ni bulan 1. Bulan pertama. Bulan kedua, bulan pertama ni baru kena, first time kena macam tu.
Bulan kedua berlaku perkara yang sama. Darah keluar daripada hari pertama sampai hari ke-10, darah merah. Darah merah. Lepas darah merah berhenti, tiba-tiba keluar darah coklat. Keluar pula darah coklat. Bila keluar je darah coklat, terus kita mandi wajib. Tak payah fikir dah. Sebab apa? Sebab beramal dengan apa yang berlaku pada bulan lepas. Bila keluar lepas merah ni keluar coklat, confirm berlaku macam bulan lepas, iaitu istihadah. Jadi kita boleh mandi dekat sini, boleh solat dan sebagainya. Keluar darah coklat. Kalau darah coklat ni keluar sama sampai melebihi 15 hari macam bulan lepas, okeylah. Jadi istihadah, kesemuanya istihadah. Okey. Tapi kalau misal kata tiba-tiba darah coklat ni keluar berhenti hari ke-13. Dia tak sama macam bulan lepas pula. Berhenti hari ke-13 berhenti. Alamak, dah tak keluar dah coklat. Tak sama pula macam bulan lepas. Aku dah mandi wajib kat sini dah ni. Macam mana ni? Bila tak keluar dah, lepas 13 hari tak keluar, maka wanita ni mengalami istihadah ke tidak? Nak tanya dulu. Wanita ni mengalami istihadah tak? Bulan lepas darah dia tak berhenti hari ke-15. Bulan ni tiba-tiba dia dah mandi wajib hari ke-10 ni, tiba-tiba darah coklat tu keluar sampai 13 hari je. Dia tak mengalami istihadah. Jadi ini semua dikira haid. Ini haid, yang ini pun haid. Maka dia kena mandi sekali lagi pada hari ke-13, iaitu pada bila darah coklat berhenti. Mandi sekali lagi. Kalau dia tak mandi, habis. Habis solat dia. Kena mandi, wajib mandi. Sebab rupa-rupanya bulan ni haid dia sampai 13 hari. Macam itu. Okey, boleh? Bolehlah sikit-sikit. Boleh kan? Okey. Dah Itu okey. Itu ulangan ataupun ulang kaji kita lah. Okay, so kembali balik. Kang bagi tahu syarat terus tak faham kan? Okay, kembali balik kita. Ke mana kita tadi? Harapnya Puan Azimah okey harapnya tak ada masalah lah. Okay, kembali balik kita kat sini. Okay. Darah yang kuat keluar, kemudian disusuli dengan darah lemah, kemudian darah yang lebih lemah. Contoh dia macam ini. Darah yang kuat keluar daripada hari pertama sampai hari ke-5, darah hitam. Kemudian disusuli pula dari hari ke-6 sampai hari ke-10, darah merah. Kemudian disusuli dengan darah yang lebih lemah. Maksudnya darah hitam kuat, darah merah lemah, kemudian darah yang lebih lemah daripada hari ke-11 sampai hari ke-20. Jadi bila ada darah kuat keluar, kemudian disusuli dengan darah lemah, kemudian disusuli dengan darah yang diakhiri dengan darah yang lebih lemah, maka kat sini kita akan menghukum darah yang kuat bersama darah yang lemah sebagai haid dan darah yang lebih lemah sebagai istihadah. Okay. Jadi untuk kita menghukum darah yang kuat bersama dengan darah yang lemah itu sebagai haid dan kemudian darah lebih lemah itu sebagai istihadah, dia ada syarat-syarat dia. Okey. Dia ada syarat-syarat dia. Apa syarat-syarat? Okey, jom kita belajar syarat dia. Kita tulis ni syarat dia. Kalau ada buku tu tak ada masalah lah. Okey. Tapi kalau nak tulis lagi bagus. Okey, nak tulis lagi bagus. Okay, syarat pertama. Pindah. Okay, dia ada 3 syarat. Okay, dia ada 3 syarat untuk kita hukum darah yang kuat bersama darah lemah tu. Okay. Kita tengok sini. Okay, contoh ini contoh
Contoh, okey, darah kuat. Kemudian darah lemah. Kemudian darah lebih lemah. Allah, tak nampak pula beza dia. Nampak tak? Nampak kan? Kuning lah, ambil kuning lah sana. Okey, darah lemah, darah kuat, darah lemah. Kemudian dia akhiri dengan darah lebih lemah. Okey. Apa hukum dia? Hukum. Okey, apa hukum dia? Hukum dia kuat, darah kuat campur darah lemah dihukum sebagai haid. Okey. Hukum kedua, darah lebih lemah dihukum sebagai apa? Istihadah. Okey. So macam itulah dia. Okay. Tetapi nak hukum ni, nak hukum sebegini, dia ada tiga syarat. Dia ada tiga syarat. Nak hukumkan macam ni, dia ada tiga syarat. Syarat pertama, syarat pertama dia. Tak melukis ni, walaupun tak cantik kan, tapi okeylah. Terima kasihlah pada Puan Amalina, sudi infakkan untuk beli alat-alat tulis ni kan. Banyak saya beli ya. Terima kasih Puan Amalina. Dan kakaknya lah. Saya lupa nama kakaknya. Okey. Okey. So syarat pertama. Okey, apa syarat pertama? Nombor 1, syarat pertama. Syarat pertama, darah kuat mesti keluar dahulu sebelum darah lemah. Okey. Darah kuat mesti keluar dahulu sebelum darah lemah. Tu. Okey. Darah kuat mesti keluar dahulu sebelum darah lemah. Itu syarat pertama. Tiga syarat ni saya kena minta maaf lah tulisan macam itu kan. Okey. Kemudian syarat kedua. Syarat kedua, gabungan. Gabungan darah yang kuat dan lemah mestilah tak lebih 15 hari. Bagi Jin. Gabungan
darah kuat dan lemah tidak melebihi 15 hari. Okey. Untuk haid dia tak lebih 15 hari. Okey, untuk istihadah macam mana nak buat ni? Dan tidak lebih 60 hari kalau istihadah. Kalau nifas. Maksudnya gabungan tu nanti saya terangkan. Okey, nanti kita nampak. Okey, kemudian yang ketiga, syarat ketiga. Darah lemah mesti keluar selepas darah kuat, bukan selepas darah lebih lemah. Darah lemah mesti keluar selepas darah kuat, bukan selepas darah lebih lemah. Okey. So ada tiga ni. Okey, ada tiga ni. Saya tulis ni bukan apa sebab ada dalam kalangan kita yang tak ada kitab kan. Jadi saya kena tulislah. Kalau saya cakap nanti memang ke laut pergi nanti. Ya. Okey, baik. So kita tengok kita tengok satu-satu. Ini contoh dia. Okey, kita buat contoh. Kita buat satu contoh je cukup. Okey. Satu contoh ni menepati kesemua ciri-ciri. Kesemua syarat, sorry. Okey. Okey. First kali keluar darah hitam. Okay. Keluar darah hitam sampai hari ke-5. Kemudian keluar pula darah, maksud darah hitam darah kuat Keluar darah kuat daripada pertama sampai ke-5, kemudian disusuli dengan darah lemah, darah warna merah lah. Lemah sikit dia hitam. Kemudian dia akhiri dengan darah warna kuning ataupun coklat ke, tak kisahlah. Yang penting lemah sikit daripada merah. Ini darah lebih lemah. Okay. So darah kuat, darah lemah, kemudian darah lebih lemah. Saya nak tanya, wanita ni istihadah ke tidak? Istihadah ketika haid ke tidak? Nampak warna tu macam comel ni kan? Dia istihadah ketika haid ke ataupun tidak? Senang cerita jawab ya atau tak je. Panjang pula soal jawapan dia kan. Saya nak tahu faham ke tak kan? Ya, okey, faham kan. Jadi wanita ni mengalami istihadah ketika haid. Sebab apa? Sebab pada hari ke-15 darah tu tak berhenti. Okey, hari ke-15 darah tak berhenti, berterusan keluar sampai hari ke-20. Jadi macam mana kita nak hukumkan mana satu haid, mana satu istihadah dia? Okey, cepat. Mana satu haid, mana satu istihadah? Mana satu haid, mana satu istihadah? Mesti kena bahagikan maksudnya tak boleh semua haid ataupun tak boleh semua istihadah. Tak boleh macam tu. Sebab kita nampak darah kuat ada, darah lemah ada, darah lebih lemah ada. Jadi kita nak hukumkan macam mana? Mana satu yang kuat, darah haidnya daripada hari ke berapa sampai hari ke berapa, ataupun darah warna apa sampai warna apa. Puan Siti Hanifah daripada hari pertama sampai 12 haid. 13 sampai 20 istihadah.
Nur. Ayat pertama sampai 12 hit, 13 sampai 20 istihadhah. Okey, setuju semua Boleh setuju? Boleh lah kot kan. Dah belajar dah kan. Okey. Jadi kita hukumkan sebagai hit. Yang ini hit, yang ini pun hit, yang ini istihadhah. Betul ke? Betul ke? Betul ke kita hukum ni? Nak tahu betul tak betul, kita tengok syarat dia. Okey. Ni syarat penting ni. Kalau tak kena dengan syarat, maka tak boleh kita hukum macam itu. Tak boleh kita hukum ni hit, ni istihadhah. Okey, syarat pertama. Darah yang kuat perlu keluar dahulu sebelum darah lemah. Mana darah lemah? Ini darah lemah. Jadi darah kuat syarat dia perlu keluar dahulu sebelum darah lemah. Jadi dia keluar dulu, betul tak? Dia keluar dulu sebelum darah lemah. Okey, syarat pertama pas. Okey. Syarat pertama pas. Okay. Syarat kedua. Gabungan darah kuat dan darah lemah. Ni. Darah kuat dengan darah lemah. Darah hitam dengan darah merah, gabungan dua-dua ni tidak melebihi 15 hari. Kalau hit. Ni cerita-cerita tentang hit. Kita tak cerita kita tentang nifas kan? Tidak melebihi 15 hari. Lebih tak 15 hari. Darah kuat sampai ke 5. Darah lemah sampai hari ke-12. Maka tak lebih lagi 15 hari. Jadi gabungan darah kuat dengan darah lemah ni tak lebih daripada 15 hari untuk hit. Okey, pas. Syarat kedua pas. Okey. Kemudian syarat ketiga. Kalau syarat ketiga ni tak pas, habis kita. Okey, habis. Dia ada cerita lain pula kan. Okey. Darah lemah mesti keluar selepas darah kuat, bukan selepas darah lebih lemah. Darah lemah. Ni darah lemah. Okey, merah darah lemah mesti keluar selepas darah kuat. Okey, betul. Dia keluar lepas darah kuat. Lepas darah hitam. Dia keluar lepas darah kuat. Bukan selepas darah lebih lemah. Darah lebih lemah yang ini. Bukan darah merah ni keluar lepas kuning. Okey, contohnya hitam keluar lepas tu kuning, lepas tu baru merah. Tu dah lain dah. Okey, tu dah lain. Jadi hitam keluar, kemudian merah, kemudian merah ni keluar selepas darah kuat. Darah lemah keluar lepas darah kuat, bukan lepas darah yang lebih lemah. Okey. Jadi cukup tak syarat? Cukup tak 3 syarat kita? Cukup syarat kita 3-3 ni, maka kita hukumkan darah hitam, darah kuat bersama dengan darah lemah sebagai hid dan darah yang lebih lemah sebagai istihadhah. Okey. Tu kat situ. Boleh faham? Boleh faham tak? Sebab lepas ni kita nak pergi kepada beberapa permasalahan yang menyalahi syarat-syarat. Okey, faham ya? Okey, korang sudah faham, alhamdulillah. Nur boleh Okey, alhamdulillah. Okey. Jadi okey, ingat syarat-syarat ni. Dah tulis kan syarat-syarat ni? Okay, kita nak pergi kepada situasi-situasi yang menyalahi syarat-syarat. Okey, kita tengok syarat pertama dulu. Okay, ada situasi tertentu yang menyalahi syarat. Menyalahi syarat pertama, menyalahi syarat kedua, menyalahi syarat ketiga. Jadi macam mana hukum dia? Okay, tulis Saya dulu kalau boleh tulislah. Saya dulu masa belajar dulu dengan Habib Hassan Al-Kaf masa kat Mesir dulu, saya tak faham sangat pun. Masa tu belajar details juga, first time belajar details, tak faham sangat pun, tapi tulis je. Apa yang Habib Hassan cakap tulis je. Dia tulis apa yang Habib Hassan tulis dekat whiteboard tu, saya tulis je. Jadi bila belajar balik, bila kita ulang kaji balik, kita faham. Mungkin masa kelas ni kita tak faham.
Kan? Tak apa, tak faham sekarang. Yang penting kita tinggalkan kita punya apa? Contengan tu. Okey. Kalau budak-budak Mesir dia panggil dobit kan. Kalau kita dobit kitab tu ataupun kita buat nota-nota sikit. Nota-nota untuk membantu kita. Bila mana kita ada masalah tu, permasalahan-permasalahan yang tiba-tiba datang kan, tiba-tiba kita alami, masa itulah. Nah, mudah dia akan membantu kita lah. Okey. Puan Siti Hanifah tanya, jika ketika 3 itu sebelum 15 hari dah habis. Kuat, lemah, lebih lemah. Tapi sebelum 15 hari, sebelum 15 hari dia dah tamat dah habis dah. Maksudnya wanita tu tidak mengalami istihadah ketika haid. Jadi kita tak perlu hukumkan mengikut warna darah ataupun sifat darah. Okey. Kalau keluar darah tu apa warna lah sekalipun, kan, sepanjang 15 hari ataupun kurang 15 hari, tak lebih 15 hari, maka kesemua tu haid. Sikit ke, banyak ke, pekat ke, cair ke, hitam ke, merah ke, coklat ke, perang ke, kuning ke, kan, keruh ke, tapi tak lebih 15 hari kesemuanya, maka kesemuanya akan dikira sebagai haid. Ini masalah yang kita belajar ni adalah kalau lebih 15 hari. Ya, kalau darah berterusan keluar melebihi 15 hari. Yang ini kita belajar. Tapi kalau tak lebih, semuanya haid. Termasuklah kalau ada hari tertentu darah tu keluar setitik je. Kan, secalit je. Darah keluar. Sebelum ni keluar 5 contohlah 5 hari keluar darah merah. Lepas tu kosong. Lepas tu hari ke-7 keluar pula calit-calit warna coklat. Itu masih lagi haid. Okay? Tapi sikit-sikit, walaupun sikit tapi sebenarnya dia masih lagi haid. Okay? Ada baki-baki tinggal. Okey. Kita tengok syarat pertama. Cerita-cerita yang menyalahi syarat pertama. Okey. Apa cerita dia ni? Okay. Syarat pertama kita kata apa? Syarat pertama kita kata darah kuat tu mesti keluar dahulu sebelum darah lemah. Darah kuat mesti keluar dulu sebelum darah lemah. Kalaulah darah lemah keluar dulu. Okay. Darah lemah keluar dulu. Lepas tu baru diikuti dengan darah kuat. Kemudian diakhiri dengan darah lebih lemah. Contoh. Ini yang menyalahi syarat pertama. Keluar daripada hari pertama sampai hari ke-5. Darah apa? Sebagai contoh je. Ini sebagai contoh je. Tak kenapa 5 je, 10 macam tu. Sebab nak mudah. Kan payah nak mengira kan, susah pula kan. Okey. Contohnya hari pertama keluar sampai ke-5 darah merah. Kemudian keluar pula darah hitam, darah kuat. Kemudian keluar pula darah yang lebih lemah. Darah lemah keluar dulu, lepas tu darah kuat, lepas tu keluar darah lebih lemah. Jadi bila jadi macam ini, dia menyalahi syarat pertama. Syarat pertama kata apa? Mesti hitam keluar dulu, lepas tu baru keluar darah lemah. Mesti hitam keluar, mesti sebelum darah lemah. Barulah kita boleh gabungkan hitam dan lemah sebagai haid. Tapi darah lemah tiba-tiba yang ini dia menyalahi syarat pertama. Darah lemah keluar dulu, lepas tu baru darah kuat. Kemudian disusuli ataupun diakhiri dengan darah lebih lemah. Maka dekat kes ini kita tak boleh gabungkan dua darah ni. Darah kuat dengan darah lemah macam ni, tak boleh gabung. Okay? Sebab darah lemah ni datang dulu. Dia tak boleh gabung dengan darah kuat. Okay? Darah kuat kena datang dulu, lepas tu baru darah lemah baru boleh gabung. Tapi kalau macam ini dia tak boleh gabung, maka apa hukum kita nak bagi kat dia? Maka hukum dekat sini darah lemah adalah darah lemah adalah istihadah. Okey, darah lemah sebagai istihadah, kemudian haidnya adalah darah hitam sahaja. Ini pun istihadah. Okey. Jadi darah kuat sahaja
sebagai hit. 5 hari ni je. 5 hingga 10 tu kan. Darah hitam saja dihukum sebagai hit. Tak boleh gabung sebab dia menyalahi syarat pertama. Jadi tak digabung. Okay. Hitnya hitam saja, yang lain semua istihadah. Maksudnya suci lah. Kalau dia dah tinggal 5 hari solat kat sini, lepas tu dia tunggu sampai hari ke-15, masih lagi keluar kuning, maka bila dia cek balik sifat-sifat darah, rupa merah keluar dulu, lepas tu hitam keluar, lepas tu kuning pula keluar. Maka dia kena qada berapa hari solat? Cepat. Soalan cepu mas. Dia kena qada berapa hari solat? Cepat. Berapa hari solat dia kena qada? Dalam situasi macam ini, berapa hari solat dia kena qada? Puan Markonah, orang pertama jawab. 15 hari. Dr. Raimi, 10 hari. Ya kau? Ya. Betul ke 15 hari? Apa? Ya ke 15 hari? Nur Aliana, 5 hari. Puan Markonah, 10 hari. Dah bertaubat Puan Markonah Ada lagi jawapan lain? Puan Ruslina, 10 hari. Otak berfikir. Termis. Dia mandi wajib bila? Cepat. Sebab itu perkara pertama sekali kena tengok dia mandi wajib bila. Kita dah tahu hukum dia darah hitam ni ataupun darah kuat ni hit. Okay. Jadi pertama sekali dia mandi wajib bila? Adakah hari ke-10 ataupun hari ke berapa dia mandi wajib? Cepat, hari ke berapa mandi wajib? Hari ke-15 mandi wajib. Bagus Puan Jehan. Okay, mandi wajib hari ke-15. Sebab dia kena tunggu dulu sampai 15 hari. Okay, dia kena tunggu sebab boleh jadi darah kuning ni berhenti sebelum hari ke-15 ataupun sebelum sempurna 15 hari darah dah berhenti, maka kesemua itu hit. Merah ke, hitam ke, kuning ke, hit. Tapi masalahnya bila dia tunggu sampai hari ke-15, tiba-tiba kuning tu berterusan, maka mandi wajib terus. Kemudian qada solat hari ke berapa? Solat darah warna merah, qada solat hari darah lemah dan hari darah lebih lemah. Ini hit. Yang ini hit tak payah qada kan? Kena qada juga. Tak payah Wanita darah kuat hit kita dah hukum sebagai hit, jadi tak perlu qada. Qada hari darah lemah dan darah lebih lemah 5 hari kat sini. Tambah 5 hari kat sini, maka 10 hari kena ganti solat. Boleh dapat? Boleh Okey. Itu pertama. Okey, kita tengok pula istihadah ketika nifas. Kita jangan pula cakap pasal nifas ni kan, tapi kali ni kita nak masuk nifas ni. Okey, kita bagi contoh nifas. Darah nifas kita tak bagi contoh tadi, tapi samalah contoh dia. Sama. Ni saya buat darah nifas yang betul dulu Yang ada darah kuat, kemudian ada darah lemah, ada darah lebih lemah. Darah kuat, ada darah kuat keluar sampai hari ke berapa? Saya nak tanya lah, orang-orang yang dah pernah bernifas, biasa warna darah nifas ni keluar warna apa? Ada warna hitam tak? Saya tak tahu, saya tak pernah bertanya pula orang yang nifas ni. Ada darah hitam keluar tak darah nifas lepas bersalin? Ke biasa merah? Ada hitam. Hitam Biasa hitam keluar lama ke kejap? Berapa hari agak-agak? Kalau ada hitam kita buat hitam. Kalau tak ada hitam, saya tak buatlah hitam. Kita buat merah. Sebab saya pun tak tahu. Cepat, hitam keluar berapa hari biasanya?
Allah, 5 hari je Tam. 5 hari boleh lah. 5 hari Kita ambil lah 5 hari. 5 hari keluar darah hitam. Ni wanita yang nifas 5 hari warna hitam. Kemudian warna merah. Daripada hari ke-6 sampai hari ke-50 warna merah. Kemudian warna maksudnya darah kuat keluar 5 hari, kemudian darah lemah, kemudian darah lebih lemah keluar sampai hari ke-65, berterusan melebihi hari ke-60. Nifas, ingat nifas paling lama 60 hari. Lepas 60 hari dia bukan lagi nifas. Okey, confirm bukan nifas. Tapi cuma bila berlaku macam ini dia mengalami istihadah ketika nifas. Sebab darah dia tak berhenti, berterusan keluar. Pada hari ke-60 pun tak berhenti, berterusan keluar sehingga melebihi 60 hari, maka wanita ni mengalami istihadah ketika nifas. Jadi bila istihadah ketika nifas, kita kena tengok darah, bukan semata-mata, bukan hanya darah yang selepas hari ke-60 saja istihadah, tapi boleh jadi dia bermula lebih awal. Dalam kes ni cepat. Dalam kes ni mana satu nifas dia, mana satu istihadah. Mana satu nifas, mana satu istihadah. Cepat. Sampai berapa hari nifas ni? Ada yang kata 50 hari, ada kata 60 hari. Istihadah selepasnya. Cepat. Keluar darah kuat, kemudian darah lemah, kemudian darah lebih lemah. Macam mana kita nak hukum? Puan Jehan dah taubat Minta maaf gurau gurau. Okey, positif, bagus. Okey, so kita hukum apa dia? Kita hukum darah yang kuat bersama darah yang lemah sebagai haid, kemudian darah yang lebih lemah sebagai istihadah. Ini semua istihadah lah ni. Okey. Okey, berapa hari dia kena qada solat? Cepat. Berapa hari dia kena qada solat? Lima hari, 10 hari. Qada solat. Hari ke berapa sampai hari ke berapa kena qada solat tu? Solat yang perlu diqadakan daripada hari ke berapa sampai hari ke berapa? Daripada hari ke hari ke-50. Sampai ini istihadah. Dia dah tunggu sampai sini. Dia dah tunggu dah sampai 60 sebab takut darah berhenti. Sebelum 60 ni dah ada berhenti, maka kesemuanya nifas. Termasuk kena kuning ni. Tapi kali ni rupanya darah masa hari ke-60 ni tak berhenti lagi, berterusan. Maka sampai 60 hari tepat ni terus mandi wajib. Mandi wajib. Maka dia kena qada yang ini sebab bila dia kenal pasti rupanya haidnya adalah darah kuat dan darah lemah. Darah yang lebih lemah adalah istihadah, maka dia kena qada solat-solat yang ditinggalkan sepanjang 10 hari. Okay. Okey. Ada beberapa permasalahan dalam satu permasalahan dalam dalam nifas. Ini saya bagi tu nifas Okey, ini pun contoh nifas juga. Contoh nifas tapi menyalahi
syarat. Okey, dia menyalahi syarat. Syarat pertama. Syarat pertama kita kata apa? Darah kuat mesti keluar dulu sebelum darah lemah. Kemudian baru darah lebih lemah. Tetapi kali ini dia keluar darah lemah dulu. Kemudian baru darah kuat. Kemudian darah lebih lemah. Okay. Contohnya contohnya keluar darah coklat. Daripada hari pertama sampai hari ke 20 keluar warna coklat. Lepas coklat keluar warna merah. Lepas warna merah lepas ni darah lemah, lepas tu darah kuat. Tak maaf coklat saya tu dia macam kuat pula warna dia. Tapi ini warna coklat. Coklat ni lemah daripada merah kan. Jadi ni darah lemah, ini darah kuat. Kemudian diakhiri dengan darah lebih lemah. Kuning. Okey. Okey. So siapa boleh jawab? Mana satu nifas dia, mana satu istihadahnya? Mana satu nifas, mana satu istihadah? Ni darah lemah, ni darah kuat, ni darah lebih lemah. Saya tulis dalam ni darah lemah. Darah kuat decay. Darah lebih lemah. Lebih lemah. LL. DLL. DLL Darah lemah, darah kuat, darah lebih lemah. Mana satu nifas dia, mana satu istihadahnya? Lagi? Puan Hanifah, orang pertama yang jawab. Istihadahnya daripada hari pertama sampai 20. Nifasnya 21 sampai 40. Istihadah seterusnya 41 sampai 65. Okey, itu jawapan Puan Siti Hanifah. Okay, ada jawapan lain? Puan Yumni Amirah, jawapan apa? Cepat. Ya ke? Puan Markona, hari pertama sampai 20, lepas tu hari 41 sampai 60 istihadah. Hari ke-60 mandi. Lepas tu hari ke-60, lepas 60 tu lepas 60 tu darah apa tu Puan Markona? Dia sampai 65 barulah dia dikata istihadah ketika nifas. Sampai ke 60, kalau sampai 60 confirm semuanya nifas. Okey, ada jawapan lain tak? Ada jawapan lain tak? Semua sama ke jawapan? Okey. Okey, cuba tengok ni. Kita kata, okey, kita kata sabar-sabar. Saya kena buat satu lagi contoh supaya nampak. Okey. Nampak beza antara dua contoh. Minta maaf kita
berjalan lambat sikit dalam bab istihadhah ni supaya kita nampak. Kalau nak cepat habis boleh. Saya tak payah dah tegang ini. Tapi kita belajar kan. Okay, keluar darah. Okay, saya nak tanya, apa beza antara dua ni? Siapa nampak beza antara dua ni? Ada dua keadaan. Yang ini dengan yang ini. Apa beza dia? Ya, beza hari. Beza hari. Okey. Ini bagi orang perempuan, orang perempuan yang mengalami nifas, yang mungkin akan bersalin, mungkin akan kita tak ingat lebih. Minta tolong tutup mikrofon. Okey. Siapa yang buka mikrofon tolong tutup Okey, terima kasih. Okey. So ni penting. Okey, ni penting. Kalau misal kata darah ni apa-apa warna keluar pun, okey, tak kisahlah hari ke berapa, tapi dia berhenti sebelum 60 ataupun tepat-tepat 60 dia berhenti, maka kesemuanya nifas. Tak ada masalah dah nak tengok warna darah ke apa semua, tak ada. Okey. Ini sekarang ni kita belajar ni kalau misal kata berlaku darah berterusan sehingga melebihi 60 hari. Dia mengalami istihadhah ketika nifas, maka kita kena tengok darah, sifat-sifat darah. Okay? Untuk mengenal pasti mana satu istihadhah, mana satu nifas. Okay. Dalam kes yang ini, kita hukumkan nifasnya adalah darah kuat sahaja. Darah lemah dihukum istihadhah. Darah yang lebih lemah istihadhah. Okay, ini macam biasa. Kita dah belajar ke atas ni kan. Darah kuat dihukum haid. Darah yang lemah sebab dia datang dulu sebelum darah kuat, maka dia istihadhah, dan darah lebih lemah istihadhah. Okay, darah lebih lemah ni istihadhah. Macam ni juga, okay, darah lemah datang dulu, lepas tu darah kuat, lepas tu darah lebih lemah berterusan. Jadi yang dihukum nifas adalah darah kuat sahaja. Okay. Tapi dalam kes yang ini, nifasnya adalah darah yang lemah bersama dengan darah kuat, dan lebih lemah ni istihadhah. Macam mana boleh jadi perbezaan hukum kat sini? Disebabkan hari yang berbeza. Disebabkan perbezaan hari, sepatutnya kalau ikutkan darah kuat keluar selepas darah lemah, maka darah kuatlah yang nifas. Darah lemah istihadhah. Tapi kenapa dekat atas ni darah lemah ni boleh jadi nifas bersama dengan darah kuat? Okey. Sebab ingat tak, kita pernah belajar darah nifas mestilah keluar sekurang-kurangnya sebelum 15 hari berlalu selepas bersalin. Kalau lepas 15 hari, kalau lepas 15 hari baru keluar darah, maka ia adalah darah haid jika menepati syarat haid. Ingat tak? Ingat ke tidak? Sabar. Pening lah. Mana saya pun dah tak nampak dekat mana kita buat itu. Okey, tak apalah, kita buat balik sikit je. Okey, cuba ingat balik.
Kalau wanita tu mengalami wanita tu bersalin, anak keluar kan, tapi tak keluar darah lepas tu. Tak keluar darah sampai hari ke lebih 15 hari. Contoh hari ke-16. Lepas bersalin tu, 16 ni. Lepas bersalin, tak keluar darah langsung. Sampai 16 hari, berlalu 15 hari. Tak keluar darah. Hari ke-16 baru keluar darah. Ini bukan darah nifas sebab darah nifas mestilah syarat dia mesti keluar sebelum berlalunya 15 hari. Maksudnya dia kena keluar kat sini sama ada terus keluar lepas bersalin terus keluar ataupun beberapa hari selepas bersalin dia keluar. Yang penting sebelum 15 hari berlalu. Dia mesti keluar dalam tempoh ni. Kalau dia keluar lepas 15 hari berlalunya selepas bersalin baru dia keluar darah. Lepas 15 hari bersalin baru keluar darah, maka darah tu darah haid kalau menepati syarat haid. Okey. Jadi okey, nampak Jadi kat sini yang kita buat kat sini dalam dua ni, kalau misal kata okey, nampak tak? Kalau misal kata darah yang lemah tu keluar tak sampai 15 hari, maka kita boleh hukum dia istihadah. Okey? Kita boleh hukum dia istihadah. Maksudnya masuk waktu suci. Sebab kat sini darah mungkin boleh keluar lepas hari ke-10. Masih lagi dikira nifas. Kalau keluar lepas hari ke-10, contoh kan, ataupun dia keluar hari ke-12 lepas bersalin, masih lagi dikira nifas. Tapi jangan dia keluar lebih daripada 12. Lebih daripada 15 hari baru keluar. Tu tak boleh. Jadi kat sini dia boleh dihukum istihadah. Dihukum istihadah sebab darah yang lemah keluar dulu, bukan darah yang kuat. Jadi dia dihukum istihadah dekat sini sebab dia keluar tak sampai 15 hari. Tapi dekat sini dia tak boleh dihukum istihadah sebab dia keluar selama lebih daripada 15 hari. Bila darah lemah ni keluar lebih daripada 15 hari, disusuli pula dengan darah kuat, maka kita wajib atau kena gabungkan darah lemah ni gabung dengan darah kuat menjadi nifas kesemuanya sekiranya tidak melebihi dengan syarat tidak melebihi 60 hari kedua-dua ni. Kalau gabung tak boleh lebih 60 hari. So kita gabung ni hanya 40 hari je kan. Itu okey lah. Okey? Okey, tak apa, tak faham tu pun tak apa. Yang penting tulis dulu. Okey? Nanti insya-Allah faham tu. Saya tak dapatlah nak nama kat sini. Okey? Okey. Selesai kat situ. Okey. Terus 37. Allahu Akbar. Dia dah lambat. Okey. Sikit lagi Kita teruskan kepada nombor 2. Maksudnya yang minta maaf kita lambat sikit, siapa yang nak keluar dulu terpulanglah, tak ada masalah Okey. Situasi yang menyalahi syarat nombor 2. Kita kata syarat nombor 2 adalah gabungan kuat dengan lemah tu mesti tidak, gabungan yang kuat darah lemah mesti tidak melebihi 15 hari bagi haid dan tidak melebihi 15 hari bagi nifas. Okey. Kalau lebih daripada 15 hari macam mana? Kalau gabungan tu lebih daripada 15 hari, contohnya contohnya pertama sampai 10, 1, 6, 16, lepas tu 20. Okey. Darah hitam keluar sampai hari ke-10. Kemudian disusuli dengan darah merah. Darah lemah. Kemudian diakhiri dengan darah lebih lemah. Okey. Darah kuat keluar dengan kemudian darah lemah, kemudian darah lebih lemah. Kita kata hukum asalnya darah kuat kena gabung dengan darah lemah menjadi haid. Tapi sekarang ni dia menyalahi syarat kedua. Darah kuat bila gabung dengan darah lemah dia dah jadi lebih 16 hari. Patutnya tak boleh lebih 15 hari. Ingat syarat kedua tu. Nampak tak syarat kedua? Gabungan darah kuat dan lemah tak boleh lebih 15 hari bagi haid kan. Jadi bila gabung tak cukup terlebih 15 hari. Jadi
tak boleh digabung kat sini. Maka headnya adalah darah kuat sahaja. Kemudian darah lemah ni istihadah, yang ini pun istihadah. Okey, boleh? Okey, ambil tu dulu. Okey, kemudian kalau nifas pun sama juga macam itu. Okey. Nifas pun sama juga macam itu. Gabungan tu mesti nifas. Ni head, ini nifas. Okay, gabungan tu mesti lebih daripada mesti tidak lebih daripada 60 hari. Kalau misal kata gabungan dia, darah hitam dia keluar, contoh darah hitam dia keluar sampai hari ke 10. Satu darah merah keluar berterusan sampai hari ke 61. Lepas tu keluar kuning. Keluar darah lebih lemah. Darah kuat keluar, kemudian darah lemah, kemudian darah lebih lemah. Jadi macam ini. Mana satu nifas dia, mana satu istihadah dia. Jadi bila kita tengok, dia menyalahi syarat kedua. Syarat kedua kata kalau nifas, gabungan darah kuat dengan darah lemah tu tak boleh lebih 60 hari. Tapi yang ini lebih. Jadi 61 hari kalau dia gabung. Maka kat sini dia tak boleh gabung. Okay. Bila tak boleh gabung, kita hukum macam mana? Kita hukumkan darah hitam ni sebagai nifas, darah kuat sebagai nifas, dan darah lemah semuanya istihadah. Maka dia kena qada balik solat-solat yang ditinggalkan daripada hari ke-10, 11, 12 sampai 60. Allahu akbar. Belum cerita lagi dah apa? Puan Siti Hanifah dah sebut dah banyaknya kena ganti solat. Ya. Macam itulah. Aisyah macam itulah. Harap-harap yang taklah berlaku kan. Minta-minta taklah berlaku. Kalau berlaku, masya-Allah. Duk mengira solat hari-hari kan. Bukan mengira. Nak apa? Nak qada ke tidak ni? Nak qada ke tidak ni? Okey. Berapa hari tu? 50 hari kena qada solat. Okey, tu. Okey, dan last sekali yang menyalahi syarat ketiga. Okey, yang menyalahi syarat ketiga. Syarat ketiga kata darah yang lemah kena keluar lepas kuat. Bukan keluar lepas lebih lemah. Jadi kalau darah lemah tu keluar selepas darah kuat, kemudian diakhiri dengan darah lemah. Contohnya, darah lemah, darah kuat keluar pada hari pertama sampai hari ke ambillah darah hari pertama sampai hari ke-5. Lepas tu hari ke-5 sampai hari ke-10. Senang cerita kan? Ini sampai hari ke-20. Okey. Jadi darah kuat keluar dulu. Betul lah, baguslah. Darah kuat keluar dulu. Jadi darah lemah ni dia tak keluar lepas kuat. Dia lepas kuat ni dia keluar darah lebih lemah dulu. Kemudian baru keluar darah lemah. Darah lebih lemah keluar dulu. Maksudnya darah lemah ni keluar lepas darah lebih lemah, bukan keluar lepas darah kuat. Darah lemah keluar lepas darah lebih lemah. Sepatutnya darah lemah ni keluar lepas darah kuat, barulah kita boleh gabungkan. Tapi bila keluar macam ini, darah lemah keluar darah lemah keluar selepas darah kuat. Selepas darah lebih lemah. Okey. Kalau macam ini hukum dia macam mana? Kat sini ittifaq ulama hanya darah hitam saja dikira sebagai haid. Dan ini darah lebih lemah bersama darah lemah semuanya istihadah. Okey. Haidnya hanya darah hitam, darah kuat saja. Haidnya hanya darah kuat sahaja. Okey. Ada satu lagi. Okey. Sekiranya darah yang merah ni dia keluar lebih 15 hari. Ini dia keluar, atas ni dia keluar 10 hari je kan. Kalau misal kata
darah hitam keluar, lepas tu darah lebih lemah, darah kuat keluar, lepas tu darah lebih lemah, lepas tu darah lemah berterusan sampai lebih 15 hari. Hari ke berapa? 30 lah. Kan? Hari ke 30. Maksudnya dah 20 hari kan? Okay, lebih 15 hari lah. Okay. Darah hitam keluar sampai ke 5. Kemudian darah kuat, darah lebih lemah sampai ke 10. Lepas tu darah lemah berterusan keluar melebihi 15 hari. Dalam kes yang ini, okey, dalam kes yang ini bila keluar lebih 15 hari. Okey, bila keluar lebih 15 hari, maka ulama berbeza pendapat. Okey, ulama berbeza pendapat. Ada yang kata hitam sahaja haid, itu pendapat pertama. Okey. Pendapat pertama kata okey, hitam sahaja haid. Haidnya darah kuat. Hitamlah. Pendapat kedua kata haidnya darah kuat campur darah lebih lemah. Okay, ini pendapat Imam Romli dan ini pendapat Imam Ibn Hajar. Okay, pendapat Imam Ibn Hajar. Okay, siapa ada kitab boleh tengok pada nombor 3 tu. Okay, nombor 3 tu, darah yang lemah perlu keluar selepas darah yang kuat, bukan selepas darah yang lebih lemah. Sekiranya darah yang lebih lemah keluar selepas darah yang kuat, kemudian diakhiri dengan darah yang lemah. Lepas tu koma kan? Tolong tambah sikit kat situ. Tambah sikit lepas koma tu. Dan darah yang lemah berterusan keluar melebihi 15 hari. Okay. Dan darah yang lemah berterusan keluar ataupun keluar berterusan melebihi 15 hari. Maka ada dua pendapat yang muktamad dalam menentukan haid ataupun nifas dia, iaitu ada yang kata darah kuat sahaja haid, iaitu pendapat Imam Romli. Ada juga yang kata pendapat Ibn Hajar kata darah yang kuat dan darah yang lebih lemah adalah dikira haid. Maksudnya ada kata yang ini saja haid, ada kata yang ini dan ini haidnya. Ikutlah, tak kisah. Dua-dua pendapat tu pendapat yang muktamad dalam mazhab, tak ada masalah. Okey. Cukuplah setakat tu kita belajar malam ni. Okey. Minggu depan insya-Allah kita tengok balik sikit, lepas tu kita pergi ke tajuk seterusnya. Tajuk apa nama dia? Nak tentukan tempoh kebiasaan. Okey, tempoh kebiasaan haid dengan tempoh kebiasaan suci. Nanti kita akan tengok macam mana nak tentukan. Senang je. Okay. Sepatutnya saya nak habiskan malam ni tempoh kebiasaan ni, sebab dia kejap je, sikit je. Okay. Tapi tak apalah. Okay, nanti kita sambung lagi insya-Allah minggu hadapan, hari Sabtu. Kita buat kelas hari Sabtu je lah. Sebab kelas ni istihadah ni dia agak berat-berat sikit. Dan ujung-ujung lagi berat ya kan. So kita relax sikit. So kita belajar hari Sabtu saja insya-Allah sampai selesailah insya-Allah. Minta maaf semua sebab terlebih masa dah ya. Insya-Allah mudah-mudahan kita jumpa lagi dan mudah-mudahan semua berada dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Okey, sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf ya. Allah, siapa yang tak dapat hadir tu boleh tengok apalah dalam YouTube Pusat Islam UTM, insya-Allah. Okey. Assalamualaikum semua. Terima kasih Ustaz. Bersama. Terima kasih Dr. Remy. Sama. Terima kasih semua. Jazakumullah khair.